Okey, untuk sesi kali ini dalam How to Draw with Madam Keys nak bercerita tentang protein. So, dalam protein ni ada beberapa perkara penting. Okey, yang pertama, kita akan tengok dulu basic structure of amino acid. Dalam melukis amino acid, okey, ada 5 komponen yang kita kena masukkan. Okey, yang pertama ialah, kalau anda lihat dalam senarai, dia center carbon dia yang kita panggil sebagai alpha carbon. Dan macam biasa, carbon akan ada 4 tangan. So, another 4 hands akan dipenuhi oleh lagi 3 komponen. Okey, 2 kumpulan berfungsi utama kepada amino acid adalah pada bahagian kiri dia ada NH2 yang kita panggil sebagai amino group. Dan cara lukisnya ialah sini akan terikat pada N dan N ni pula akan boleh ada 2 lagi tangan. Okey. Ini yang kita panggil sebagai amino group. Manakala pada sebelah kanan pula akan ada carboxyl group iaitu C double bond OOH. Okey. COOH ini, carboxyl group ini, dialah yang menyebabkan amino acid mempunyai sifat acidic. Manakala kalau amino group tadi dia menyebabkan amino acid bersifat basic. So, untuk tentukan sama ada acidic atau basic, kita akan tentukan berdasarkan dia punya komponen yang seterusnya yang kita panggil side chain. Okay, biasanya side chain kita akan lukis pada bahagian bawah. Okay, ini kita label sebagai side chain. Sekiranya ada present extra amino group atau extra carboxyl group atau hydroxyl group, ini yang menentukan group of amino acid. Kita akan tengok dalam pembentangan selepas ni. Manakala satu lagi tangan kita akan penuhkan dengan hidrogen. So, dalam satu molekul amino acid, dia akan ada alpha carbon, amino group, carboxyl group, side chain dan hydrogen atom. Seterusnya, kita juga kena tahu yang amino acid ini boleh dibahagikan kepada 4 kumpulan, iaitu yang pertama non-polar, yang kedua polar, yang ketiga acidic ataupun basic. So, untuk menentukan group of amino acid, kita akan tengok pada bahagian side chain tadi, yang R. So, kalau anda lihat, pada setiap satu yang ada di skrin sekarang, saya dah pilih dah contoh-contoh amino acid bagi setiap kumpulan dan saya kosongkan pada bahagian R dia. Okay, apa yang menyebabkan dia menjadi non-polar, polar, acidic atau basic? Okay, yang pertama kita tengok dulu alanin. Biasanya disebabkan kenapa dia dikategorikan sebagai non-polar. Non-polar ni bermakna dia mempunyai hydrophobic side chain. Okay, sebab pada bahagian R dia terikat dengan biasanya hydrocarbon chain. Contohnya yang ni, dia terikat dengan CH3. Okey, selain daripada amino group, carboxyl group, pada bahagian R dia terikat dengan CH3. So, bahagian inilah yang menyebabkan amino acid ini bersifat non-polar. Manakala, bila kita tengok pula pada molekul serine, okey, serine ni dia dah ada dah yang asas, tapi pada bahagian side chain dia, selain ada CH2, pada bahagian hujungnya akan ada OH. So, bahagian ini, keseluruhan side chain ini dengan ada ekstranya OH yang bersifat hidrofilik, okay, menyebabkan serine dikategorikan sebagai polar. Okay, polar disebabkan dia ada side chain yang hidrofilik. Manakala sekiranya side chain yang terikat pada bahagian bawah alpha carbon ini bersifat hydrophobic. Contohnya CH3, dia dikategorikan sebagai non-polar. Okey, macam mana pula dengan acidic? Okey, untuk acidic tadi, okey, cuba kita tengok pada bahagian side chain. Untuk contoh aspartic acid,
okey, dia juga akan terikat dengan ekstra C double bond O, O minus. So dia buat dalam keadaan ion ni. Okay, so bahagian ini kita akan ada ekstra carboxyl group, okay, dalam bentuk ion. So ini yang menyebabkan ada ekstra acidic karakteristik kepada amino acid ini. Manakala untuk basic, okay, kalau kita fokus pada bahagian bawah ini untuk side chain, okay, dia ada banyak hydrocarbon chain. Untuk struktur ini kita namakan dia sebagai lysine. Contoh saya ni. So untuk lysine dia ada CH2, 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 tapi pada last kali dia ada extra NH3+. So bila ada extra NH3+, di mana kita tahu amino group tadi menyebabkan dia bersifat basic. Okay, so penentuan group of amino acid adalah berdasarkan kepada, okay, dia punya side chain yang dalam gambar sebelum ni kita labelkan sebagai R. Okay, so untuk formation of dipeptide, okay, masih sama. Bila proses formation, dia akan melibatkan condensation dan removal of water. So walau bagaimanapun, untuk dipeptide, okay, dia terbentuk daripada dua amino acid. Sama ada dua amino acid yang sama, kan ada 20 jenis amino acid, ataupun amino acid yang berbeza. So secara general, biasa kita akan buat amino acid 1 dan amino acid 2, di mana bahagian side chain dia tu kita tak buat secara detail. So lukiskan kedua-dua amino acid bersebelahan, dan in terms of removal of water untuk form bond ini, air ini akan kita buang antara OH carboxyl group dan juga H daripada amino group. Okay, dan tunjukkan kita akan remove dia sebagai H2O. Okay, apabila kita removekan OH dan H daripada carboxyl dan amino group, dua amino acid tadi, so kita akan gabungkan dua struktur ini untuk membentuk dipeptide. So untuk lukis dipeptide, sebagai tips dia, biasanya saya akan lukis yang pertama dulu. Okay, so yang pertama kita ada C, okay, 4 tangan. Okay, pada bahagian hujung ni masih kekal NH2, tak berubah. Bahagian atas ada H dan bahagian bawah adalah R1. So pada tangan sebelah kanan amino acid pertama ni, yang tinggal sekarang, kita buat guna warna lain supaya nampak, adalah C double bond O. Okay, OH dia dah hilang. So tangan C ini akan terikat dengan, kita tengok H pun dah tak ada, terikat dengan N. Walau bagaimanapun, walaupun sebelum ni kita lukis N ni, H dia dekat atas, apabila dia dah bentuk peptide bond ni, H tu tak boleh ke atas. Kita kena reposition dia, di mana NH ini, okay, tangan kepada N iaitu H ini kena bahagian bawah. Barulah, okay, dia akan terikat semula dengan the alpha carbon of second amino acid. Okay, lengkapkan tangan. Bahagian atas ada H, bahagian bawah ada R2, dan bahagian hujung sini ada satu lagi functional group untuk amino acid kedua, iaitu carboxyl group. Okay, so ikatan yang terbentuk sekarang, C double bond O and H ini, inilah ikatan yang kita namakan sebagai peptide linkage. So different molecules of life have different bond form during condensation. Kalau kita ingat sebelum ni, kalau melibatkan maltose, dia melibatkan glycosidic linkage. Kalau melibatkan triglyceride, dia melibatkan ester linkage. While untuk structure formation of dipeptide ini, dia melibatkan peptide linkage, dan molekul keseluruhan inilah merupakan struktur dipeptide. Manakala apabila kita bercakap tentang breakdown of dipeptide, dia melibatkan hydrolysis, dan untuk putuskan ikatan peptide tadi kita kena tambah air.
So, berapa banyak air yang kita akan tambah? Memandangkan hanya ada satu peptide linkage dalam contoh dipeptide ini, so kita akan boleh buat arrow atas ke bawah tak kisah, tapi kita tambahkan H2O. Hanya satu, tak perlulah 2 ke 3. Okey, so bila kita dah tunjukkan air ditambah, apa yang akan berlaku? Ikatan ini akan putus dan kita akan bentuk semula 2 amino acid. Okey, so untuk lukis amino acid macam biasa, satu center carbon. Okey, kita lukis serentak dua-dua. Okey, di mana kita isikan kumpulan berfungsi dia. Pada sebelah kiri adalah NH2. So bila tambah air tadi NH2 ni, tambahlah balik H dia. Pada bahagian kanan ada carboxyl group. So this one pun dah ada balik lah OH dia. Sebab kita dah tambah air. Dan kita lengkapkan dua lagi tangan dengan hidrogen. Dan R1 merujuk kepada side chain 1. Hidrogen dan R2. So untuk label, kita akan label sebagai amino acid 1 dan amino acid 2. So itu sahaja perkara-perkara penting yang kita perlu tahu dalam protein. Yang pertama berkenaan struktur amino acid. Yang kedua, macam mana amino acid ini boleh terbahagi kepada 4 kumpulan. Okay, seterusnya, tadi kita tengok berkenaan formation of dipeptide. Macam mana kita tunjukkan terbentuknya peptide linkage dengan removal of water. Dan akhir sekali, kita tengok berkenaan dengan breakdown of dipeptide melibatkan penambahan air pada peptide linkage putus dan kita kena tunjukkan terhasilnya 2 amino acid semula. So, that's all for today. Thank you very much.